Sedang cari tempat yang sesuai dekat mana nak buat ulang kaji. Belum jumpa lagi kawasan yang sesuai. Wah, naik sampai atas ni Bah, ni air tengah pasang ke apa? Air tengah pasang ni. Tengok ada kapal dekat sebelah sana tu. Kawasan Kuala Linggi ni dia dah tak jauh daripada kawasan Tanjung Dahan ni, dia dah tak jauh daripada PD, lebih kurang dalam 40 km macam tu. Tak sampai berapa minit orang yang pancing ikan ni dah dapat ikan. Orang yang mancing ikan objektif dia nak dapatkan ikan. Jadi kita yang nak jawab SPM kertas 1 sejarah ni, objektif kita nak dapatkan lebih daripada 30 untuk soalan objektif. Kalau boleh lebih 30 tu objektif kita. Okey, jom kita mula. Buat ulang kaji untuk sejarah SPM kertas 1 2017. Kertas ulangan dan soalan sebenar. Okey, kita type nama CM Kaizen, kemudian type sekolah SMK Tun Haji Abdul Malik. Ni di belakang sekolah saya. Kemudian kita terus tengoklah soalan. Okey, menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur-unsur tersebut? Jom kita mula buat ulang kaji untuk sejarah SPM kertas 1 2017, kertas ulangan dan soalan sebenar. Okey, kita type nama CM Kaizen, kemudian type sekolah SMK Tun Haji Abdul Malik. Ni di Melaka sekolah saya. Kemudian kita terus tengoklah soalan. Okey, menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur-unsur tersebut? Konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan. Bandar dan seni? Bukan. Lahiriah dan falsafah? Bukan. Lahiriah dan rohaniah? Ini adalah mengikut pandangan Islam. Lahiriah dan rohaniah. Okey, rohaniah tu memang betul agama. Lahiriah mungkin betul Okey, kedua, setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pelbagai bentuk pintu gerbang. Hal ini melambangkan, pintu gerbang melambangkan kekayaan. Yang lain tu tak sesuai. Maklumat berikut berkaitan dengan tiang Asoka mengandungi titah perintah Maharaja. Jadi, mengapa tiang tersebut diletakkan di tepi jalan? Tiang tersebut diletakkan di tepi jalan agar memudahkan rakyat membaca. Betul? Mempamerkan kesenian yang tinggi. Itu bukan objektif utama. Melambangkan kemahiran penduduk. Juga bukan membuktikan pemasyuran pemimpin. Ia lebih kepada mudah untuk rakyat membaca supaya tahu apakah undang-undang negara tersebut. Okey. Strestin adalah sebuah pertubuhan perdagangan yang ditubuhkan di India. Apakah matlamat penubuhan tersebut? Okey, Strestin bagi melahirkan pekerja mahir. Ini bukan mengawal kadar gaji pekerja. Ya, ini adalah tujuan utama Strestin ditubuhkan bagi mengawal harga, mengawal kualiti barangan dan juga mengawal kadar gaji pekerja. Seterusnya, maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara, iaitu Angkor dan Sriwijaya. Apakah persamaan kedua-dua kerajaan tersebut?
mengutamakan pendidikan golongan bangsawan, bukan menerima pertuanan Cina. Bukan juga menerima pengaruh Hindu dan Buddha. Menjalinkan perdagangan dengan Funan. Okey, persamaan kedua-dua negara tersebut. Angkor dan Sriwijaya. Kalau saya teka pengaruh Hindu dan Buddha. Sebab para mesyuara daripada Palembang. Tapi apa kena dengan soalan ni? Saya nak kaitkan dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Sebab apa? Menjalinkan perhubungan dengan Funan. Untuk Sriwijaya saya tak pasti. Sebab kerajaan Angkor adalah kerajaan agraria. Dan adanya Angkor Wat. Tak apalah. Kita tengoklah jawapan dia nanti macam mana. Banyak pula kan saya memeningkan kepala pelajar. Bagaimanakah pemerintah kerajaan agraria di Asia Tenggara memajukan sektor pertanian, membina sistem pengairan, betul, membawa masuk tenaga buruh, ni bukan, menaik taraf kemudahan pelabuhan. Agraria bukan kerajaan yang ada pelabuhan ia adalah kerajaan berunsurkan pertanian. Memperkenalkan kaedah penggiliran tanaman, ini pun bukan. Jadi ia adalah membina sistem pengairan selain mempunyai tasik Tonle Sap dan juga mempunyai bari. Okey, seterusnya, orang musyrikin Quraisy Mekah menentang penyebaran ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW kerana pertama, kepercayaan, persamaan taraf, menghormati tetamu, mentaati pemimpin. Jadi orang Arab Quraisy menentang penyebaran agama Islam kerana apa? Adakah kerana mentaati pemimpin? Kerana menghormati tetamu? Tu bukan. Siapa ada 3 dan 4 jangan tengok. 3 dan 4 jangan tengok So jawapan dia of course 1 dan 2, iaitu mereka menentang ajaran Nabi Muhammad disebabkan kepercayaan Islam dan juga mereka tak nak ada persamaan taraf antara hamba dan juga tuan kepada hamba tersebut. Okey. Pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah menguasai semula kota Mekah. Apakah kesan peristiwa tersebut? Kesan pertama, pembahagian wilayah, bilangan penduduk bertambah, sistem kabilah diteruskan, unsur jahiliah dihapuskan. Menguasai semula kota Mekah. Adakah ada pembahagian wilayah? Sistem kabilah diteruskan. Saya nak teka unsur jahiliah dihapuskan. Pembahagian wilayah saya tak pasti, tapi kita cubalah, nanti kita tengok pada akhir nanti apa jawapannya. Setelah rombongan orang Islam dari Madinah disekat di Hudaibiyah pada tahun 628 Masihi, Rasulullah SAW bertindak menghantar Uthman bin Affan. Lebih kurang sama je dengan soalan-soalan SPM sebelum ni menemui pemimpin Quraisy di Mekah. Mengapakah Rasulullah SAW bertindak sedemikian? Adakah untuk memberi peringatan, menjelaskan tujuan kedatangan, membuat rundingan kedamaian, meninjau kekuatan tentera musuh? Ini soalan dia, menghantar Uthman bin Affan. Ini adalah bagi menjelaskan tujuan kedatangan. Ia bukan untuk membuat rundingan kedamaian, sebab Nabi ingin ke kota Mekah menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Okey. So kena fahamlah apa soalan tersebut kendaki. Gambar 1 menunjukkan sambutan Ma'al Hijrah di Malaysia. Sambutan tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati apa? Adakah turunnya wahyu pertama? Bukan. Ini hijrah. Kita ingin memperingati hijrah untuk perjuangan umat Islam. Seterusnya, tokoh ilmuwan Islam yang manakah telah memberi sumbangan dalam bidang matematik? Ibn Jarir Al-Khawarizmi,
Wasil bin Atta, Malik bin Al-Harith. Saya tak pasti, tapi saya kira Al-Khawarizmi memang memberi sumbangan dalam bidang matematik. Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang pendidikan? Turki Uthmaniyah dalam bidang pendidikan memperkenalkan sistem madrasah, menubuhkan akademi pelayaran, menubuhkan institusi pertanian, membina kolej perubatan. Saya kira membina kolej perubatan tu betul, dan ada sistem madrasah. Jadi 1 dan 4. Sebab kita tak pernah dengar dalam Turki Uthmaniyah ada menyediakan tentang pertanian dan juga pelayaran. Okey, kita cuba 1 dan 4. Like a Hellcat. Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Sebelum Islam menyembah dewa-dewa, selepas Islam mengamalkan tradisi turun-temurun, masyarakat mempunyai kelas, masyarakat dianggap sama taraf, undang-undang manusia, campuran hukum adat dan syarak, raja adalah keturunan dewa, raja adalah Tuhan. Raja adalah Tuhan. Zaman Islam, pasangan manakah yang betul? Pasangan manakah yang betul? Zaman Islam raja adalah Tuhan. Ini salah Siapa ada 4 ni salah, jangan pilih. Kemudian sebelum Islam menyembah dewa-dewa, zaman Islam mengamalkan tradisi turun-temurun. Zaman sebelum Islam masyarakat mempunyai kelas, masyarakat dianggap sama taraf. Okey, sama taraf 2 tu betul, nombor 2 tu betul. So 1 dan 2. So tengok 1 tu silap tu, menyembah dewa-dewa, kemudian mengawalkan tradisi turun-temurun. Saya lebih suka untuk soalan 2 tu, masyarakat mempunyai kelas, masyarakat dianggap sama taraf dalam Islam dalam zaman Islam. Nombor 3, sebelum Islam ada undang-undang manusia, selepas Islam campuran hukum adat dan syarak. Okey, saya ambil 2 dan 3 sebab bahagian 4 tu zaman Islam menyebut raja adalah Tuhan. Tu sama sekali adalah salah. Golongan ulama sangat berpengaruh dalam sistem pentadbiran di Aceh. Apakah peranan golongan tersebut? Maksudnya apa peranan golongan ulama? Melantik pembesar negeri, bukan yang utama. Mengetuai upacara rasmi pun bukan. Menetapkan protokol. Protokol ni bukan berkaitan dengan ulama. Ia adalah lebih kepada penasihat sultan. Okey. Raja 1 menunjukkan undang-undang kerajaan Melayu. Undang-undang kerajaan Melayu, undang-undang Pahang, undang-undang Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Perak. Mengapakah undang-undang tersebut digubal? Menyekat monopoli pedagang asing, mengekalkan kuasa di tangan rakyat, meningkatkan kecekapan pentadbiran, menjamin keseragaman sistem keuangan. So saya takkan pilih untuk sistem keuangan sebab ini baru kerajaan, undang-undang kerajaan Melayu. Okey, kenapa digubal? Bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran pun bukan, lebih kepada menyekat monopoli pedagang asing. Tentang pedagang kuasa di tangan rakyat. Kuasa di tangan rakyat itu adalah demokrasi. Belum lagi cerita tentang demokrasi. Meningkatkan kecekapan pentadbiran pun saya tak pasti. Saya lebih kepada menyekat monopoli pedagang asing sebab undang-undang ni digubal untuk memastikan tiada campur tangan asing dalam kerajaan tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah terkandung dalam hukum kanun Melaka? Pertama, kesalahan jenayah. 2, tata cara perang. Hukum kanun Melaka. Okey, hubungan diplomatik, bidang tugas pemerintah. Hukum kanun Melaka. Adakah kesalahan jenayah? Saya rasa ada tentang kesalahan jenayah sebab ini bukan
Undang-Undang Laut Melaka. Tata cara perang saya tak pasti, tapi saya nak ambil 1 dan 4. Bidang tugas pemerintah, hukum kanun, kesalahan jenayah dan bidang tugas pemerintah. Hubungan diplomatik saya rasa tak ada masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memang ada hubungan diplomatik, tapi tiadalah dicatatkan dalam hukum kanun Melaka. Itu sekadar saya punya andaian. Tak apa, nanti kita tengoklah jawapan sebenar. Okey, pernyataan berikut berkaitan dengan perubahan di Eropah pada abad ke-18. Kedudukan tuan-tuan tanah sebagai tokoh utama dalam masyarakat telah diganti oleh para pengusaha dan pemilik kilang. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? Adakah kerana kemasukan buruh luar, kemajuan kemudahan asas? Saya rasa belum ada kemudahan asas dan tiada kemasukan buruh luar. Perkembangan bidang pertanian ini bukan kena-mengena sebab dia kata perubahan berlaku diganti para pengusaha dan pemilik kilang. So, tanpa study pun saya rasa dengan membaca soalan dan membaca pilihan jawapan, kita boleh dapat jawapan secara logik. Okey. Revolusi pertanian berlaku di Eropah pada abad ke-18. Apakah sumbangan revolusi pertanian terhadap revolusi perindustrian? Adakah membekalkan tenaga mahir? Bukan. Menyediakan kawasan? Bukan. Menyediakan kemudahan asas? Adakah membekalkan modal? Menyediakan modal untuk revolusi perindustrian. Nanti kita lihatlah apa jawapan dia. Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat Eropah yang melabur di tanah Melayu pada awal abad ke-20. Sime Darby, Guthrie, Harrison and Crossfield. Syarikat tersebut melabur dalam perusahaan Guthrie, Sime Darby. Kalau kita tengok dekat ladang-ladang kelapa sawit, getah, ia lebih kepada perladangan. Kalau siapa dekat duduk dengan jengka, kalau tak boleh jawab soalan ni, kalau dekat duduk mana-mana Felda tak boleh jawab, sayang. Okey. Jadual 1 berkaitan dengan enactment yang diwartakan oleh British di tanah Melayu. Enactment pendaftaran sekolah 1920-an. Mengapakah enactment tersebut diwartakan? Ini adalah bagi membentuk masyarakat yang bersatu padu. Adakah British nak kita bersatu padu? Tak pasti. Menyeragamkan kurikulum pelajaran, menghapuskan pengaruh pengganas komunis, menghadkan kemasukan guru dari luar negara. Enactment yang diwartakan British di tanah Melayu, enactment pendaftaran sekolah. Kalau sini menghapuskan pengaruh pengganas komunis, ini 1920-an. Komunis muncul lepas Jepun 1947 macam tu, 1946. Jadi saya teka kepada menyeragamkan kurikulum pelajaran pendaftaran sekolah. Tu saya teka je. Pada tahun 1932, Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand. Apakah kesan revolusi tersebut? Dasar tutup pintu dikuatkan. Thailand tak ada dasar tutup pintu. Pemerintah republik dilaksanakan. Kuasa pembesar tempatan diperkukuh. Ini bukan pilihan. Republik dilaksanakan. Mereka tak jalankan republik. Mereka ada sistem beraja. Sistem raja berkuasa mutlak tamat dan digantikan dengan perlembagaan, raja berperlembagaan. Okey, seterusnya jadual 2 berkaitan dengan tindakan pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn memperkenalkan sistem birokrasi barat. Mengapakah pemerintah Thailand mengambil tindakan tersebut? Adakah kerana persaingan kuasa besar? Bukan. Pemantapan kuasa pemerintah? Bukan. Mereka memang dah mendapat kuasa. Pengekalan kemerdekaan negara?
Saya kira mereka nak memastikan kemerdekaan negara mereka terjamin. Penguasaan ekonomi oleh pembesar, tiada kait mengait dengan birokrasi barat. Mengapakah penduduk tempatan Filipina menentang penjajah Sepanyol walaupun menganut kepercayaan yang sama? Okey, walaupun Filipina ni mempunyai kepercayaan ataupun anutan agama Kristian yang sama, tapi mereka dilabel sebagai kelas kedua. Dah ada jawapan dah pun. Dia anggap sebagai kelas kedua. Bukan mazhab agama berbeza. Mereka agamanya Kristian. Cuma disebabkan bila penduduk tempatan Filipina, mereka dianggap kelas kedua. Okey, akhbar berikut memberikan saranan untuk kemajuan ekonomi orang Melayu pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu. Warta Malaya, Warta Negara, Majlis. Apakah saranan tersebut? Pertama, menjalankan perniagaan, menubuhkan syarikat kerjasama, mengasaskan institusi keuangan, melaksanakan penyatuan tanah. Kemajuan ekonomi, mestilah salah satunya menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi siapa yang tak ada satu, salahlah. Dua, menubuhkan syarikat kerjasama. Itu saya tak pasti, tapi saya nak pilih untuk penyatuan tanah. Saya tak pasti kenapa saya pilih penyatuan tanah, tapi tak apalah, kita cubalah tengok apa jawapan nanti. Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua. Pak Sako, Jose Rizal, Khairil Anwar di Indonesia. Apakah isu yang dimuatkan dalam karya mereka? Pembentukan kerajaan sendiri? Ini bukan. Penggunaan bahasa pribumi? Bukan. Penindasan terhadap rakyat? Saya rasa penindasan terhadap rakyat. Pembelaan terhadap wanita? Jose Rizal di Filipina menceritakan tentang penindasan rakyat. Khairil Anwar juga menceritakan tentang kerikil-kerikil tajam. Tu ceritanya di Indonesia ataupun ke makam bonda. Okey. Apakah persamaan kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Melayu berikut? Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Apa persamaan? Adakah peranan mufti? Tiada kena-mengena. Adakah pewaris sultan? Pewaris sultan. Tugas penasihat keselamatan sultan. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Terengganu. Adakah menceritakan tentang pewaris sultan? Mungkinlah, saya tak pasti, tapi saya nak teka pewaris sultan. Undang-Undang Tubuh. Tugas penasihat Johor dan Terengganu adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tak apalah, saya teka je lah pewaris sultan nanti kita tengok jawapan. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme di Indonesia mempengaruhi gerakan nasionalis di Tanah Melayu. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? Nasionalisme di Indonesia. Pengaruh komunis, bantuan ketenteraan, pengaruh hasil karya, kedudukan geografi. Gerakan nasionalis di Indonesia mempengaruhi gerakan nasionalis di Tanah Melayu. Ini adalah kerana bantuan ketenteraan memang tak ada. So siapa yang ada dua bukan pilihan. Empat tu betul. Jadi pengaruh hasil karya. Adakah pengaruh komunis? Sebab dikata gerakan nasionalisme di Asia, di Indonesia. Pengaruh komunis. Saya pilih pengaruh hasil karya dan juga kedudukan
Geografi. Itali dan Jerman adalah dua buah negara moden di Eropah pada abad ke-19. Apakah kaedah yang digunakan untuk memajukan negara tersebut? Bila kata Itali dan Jerman, ia adalah real politik. Jerman kita ada Otto Edward von Bismarck. Di Itali kita ada Count Camillo Benso. Kenapa cikgu ingat? Sebab ia ni adalah berdarah raja. Bila dia ada berdarah raja, cikgu ingatkan macam Count Dracula. Count Dracula tu Dracula, tapi dia ni adalah Count Camillo Benso. Itulah cara saya mengingat. Ni dah petang, dia slow sikit. Slow sikit nak capai dan nak dapat jawapan tu. Allahu Akbar. Okey. Pada tahun 1946, Sabah diserahkan kepada British oleh syarikat Borneo Utara British. Apakah kesan penyerahan tersebut terhadap Sabah? Menjadi tanah jajahan. Sabah diserahkan kepada British, jadi Sabah menjadi tanah jajahan British. Pertubuhan berikut wujud di Sabah pada tahun 1940-an. Persatuan Melayu Jesselton, ini nama Sabah Kota Kinabalu, nama lama Kota Kinabalu. Jesselton. Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut? Bersifat sederhana, fokus kepada sosioekonomi, berjuang untuk kemerdekaan. Okey, 3 ni tak ada. Perjuangan di Sabah tu tiada. Menerima bantuan dana asing lagilah tiada. 3 dan 4 tu bukan pilihan. Kita ambil 1 dan 2. Bersifat sederhana dan fokus kepada sosioekonomi sahaja. Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya Red, merangka perlembagaan negara. Dan satu lagi, apakah X? Membendung kegiatan komunis. Ni tiada kena-mengena. Menetapkan sempadan antara negeri, menetapkan puasa yang di Pertuan Agong pun tak perlu sebab ini berkaitan dengan perlembagaan. Membentuk rupa bangsa. Ini lebih sesuai. Membentuk rupa bangsa antara rupa bangsa di tanah Melayu. Apakah kebaikan sistem ahli kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu? Ni soalan bonus. Sebab apa? Orang Melayu ataupun penduduk Persekutuan Tanah Melayu mendapat peluang mentadbir kerajaan. Ini kalau keluar memang soalan bonus lah ya. Mengapakah Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia pada 1963? Okey, kempen Ganyang Malaysia adalah kerana menguji kekuatan senjata. Bukan. Mempertahankan wilayah asal, tak ada kena-mengena. Desakan pemimpin komunis. Mungkin ya, sebab semasa tu kita ada Soekarno sebagai pemimpin Indonesia yang daripada Parti Komunis Indonesia. Jadi inilah dia kempen Ganyang Malaysia. Okey, hasutan penjajah Belanda tu langsung tak ada dalam apa yang kita belajar. Mengapakah pada peringkat awal penduduk Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia? Kenapa pada awalnya Sabah dan Sarawak tak pasti dengan pembentukan Persekutuan Malaysia? Kurang yakin untuk memerintah sendiri. Terpengaruh dengan fahaman komunis. Menyokong Persekutuan Borneo, tentangan daripada Indonesia. Saya kira ya, sebab Sabah dan Sarawak ni dekat dengan Kalimantan. Kalimantan iaitu Indonesia. Jadi apabila adanya tentangan daripada Indonesia, daripada Filipina, jadi pada peringkat awal penduduk Sabah dan Sarawak menolak cadangan untuk masuk sama dengan pembentukan Persekutuan Malaysia. Itu saya cuba like a Hellcat. Masalah berikut dihadapi oleh seorang rakyat Malaysia. Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah, diisytiharkan muflis. Saya belum baca lagi soalan tapi saya dah boleh agak soalan ini tentang apa. So, ini soalan yang kerap kali ditanya dalam soalan-soalan objektif SPM.
Masalah tersebut menyebabkan beliau kehilangan hak menganggotai parti. Oh, tu tak ada kena-mengena. Membuang undi. Siapa-siapa pun boleh membuang undi kalau diisytiharkan muflis. Menjalankan kempen, tak ada masalah kalau kita nak jalankan kempen, tapi tidak boleh menjadi calon pilihan raya jika muflis. Wah, semua dah sampai dekat sana tu. Kejap lagi saya pun nak kena habiskan. Mungkin tak lama lagi habislah sampai ke soalan ke-40 kan. Okey, masa pun dah menunjukkan jam. Saya tak pakai jam sebenarnya. Okey, tak apa, kita cuba habiskan. Kemudian kita nak tengok dapatan markah dan juga berapa. Tengoklah jawapan dia sebentar lagi. Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil di Malaysia? Tidak membenarkan wakil parti politik memantau pilihan raya. Itu salah tu Kalau semasa pilihan raya berlangsung, wakil parti politik boleh memantau pilihan raya. 2. Tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Ni betul. SPR perlu berkecuali. Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu. Ni boleh lah. Membenarkan calon apa-apa ada isu, kena maklumkanlah pada SPR. Menyalurkan bantuan keuangan kepada parti yang bertanding. Ni memang tak adalah dalam silibus. Tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Okey, betul. Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang dan nangka seluas 20 hektar tetapi menghadapi masalah kekurangan modal. Kekurangan modal untuk pertanian. Apakah agensi yang dapat membantu Pak Abu mengatasi masalah tersebut? Bantuan modal So ini adalah pembangunan industri desa. Jadi lebih kepada RIDA ataupun nama barunya adalah MARA yang membantu memberi modal. Pergi dulu sayang. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan, mengurangkan beban keuangan kerajaan. Bagaimanakah matlamat tersebut dicapai? Ini mestilah bila nak kurangkan beban keuangan kerajaan, kita perlulah memacu peranan sektor swasta. Tu soalan dia lebih kurang berkaitan je dengan soalan-soalan sebelum ni. Jadi kamu pastikan kamu buat latihan soalan-soalan 5 tahun soalan ke belakang. Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914. Apakah faktor yang menyebabkan perang tersebut? Perang Dunia Pertama, Perancis bersekutu dengan Rusia, tak pasti. Wilayah Jerman diceroboh, tak pasti. Bakal Raja Austria dibunuh. Saya kira yang ini Pearl Harbor diserang. Pearl Harbor diserang itu adalah Perang Dunia Kedua. Okey, saya pilih bakal Raja Austria dibunuh. Saya pun tak pasti sebenarnya, tapi agak-agak lah. Melalui Commonwealth Malaysia dengan lantang menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Mengapakah Malaysia menentang ideologi tersebut? Apartheid, dasar apartheid ni adalah dasar penghambaan orang Afrika oleh masyarakat barat. Jadi kenapa Malaysia menentang? Ideologi komunis berkembang? Bukan. Perdagangan antarabangsa terjejas? Tak ada kena-mengena. Keselamatan negara jiran terancam? Bukan. Penindasan terhadap rakyat berleluasa. Tu maksud je. Bila kita faham apakah dasar apartheid, kita boleh jawab soalan ini. Dan saya kira beberapa soalan tentang dasar apartheid kerap keluar untuk soalan-soalan 30 dan ke atas. Okey, apa kata kita submit sekarang? Submit. Dan kita cuba tengok jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, boleh jugalah. Not bad lah. Okey, 36/40. Saya tak pasti dekat bahagian mana yang salah, tapi memang ada soalan-soalan yang cikgu tak confirm dan
tak pasti. Okey, jadi bila kita tak confirm dan kita tak pasti, kita masih boleh target untuk kertas 1 30 soalan ke atas. Untuk betul cikgu dah buktikan di sini, saya dapat 36/40. Walaupun saya menjawab di tepi pantai, dengan ada muzik di tepi pantai ni mungkin membantu jugalah saya mendapatkan idea untuk ulang kaji hari ini. Okey, cikgu dah habis jawab soalan tadi. Jom kita semak apa jawapan yang sebenarnya. Sebab apa? Ada 4 tadi yang kesalahan yang saya telah buat. Tapi tak ada masalah. Ia sekadar latihan. Bila dibuat berulang kali, insya-Allah kamu pun akan dapat lebih daripada 30 ke atas. Jom kita tengok apa jawapan sebenar. Okey, jom kita tengok jawapan. Menurut pandangan Islam, konsep tamadun adalah lahiriah dan rohaniah. Betul. Negara, kota dan gerbang menunjukkan lambang kekayaan. Asoka. Okey, tiang Asoka memudahkan rakyat membaca undang-undang tersebut. Stressin mengawal kadar gaji pekerja. Angkor dan Sriwijaya. Ni betul. Ni memang saya tak pasti tadi menerima pengaruh Hindu Buddha. So kita ingat di Angkor tu mungkin ada Angkor Wat. Bagaimanakah pemerintahan kerajaan agraria di Asia Tenggara membina sistem pengairan? Orang musyrikin Quraisy menentang penyebaran Islam disebabkan kepercayaan dan persamaan taraf, dan unsur jahiliah dihapuskan setelah Nabi Muhammad menguasai kota Mekah. Rombongan orang Islam disekat di Hudaibiyah, jadi Uthman bin Affan dihantar bagi menjelaskan tujuan kedatangan Nabi untuk menunaikan umrah. Okey, sambutan Ma'al Hijrah, betul perjuangan umat Islam. Tokoh ilmuwan Islam iaitu Al-Khawarizmi. Wah, setakat ini belum ada lagi yang silap Okey, apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah? Okey, betul. Yang satu memperkenalkan sistem madrasah, kedua membina kolej perubatan. Maklumat berikut pun betul. Kita dah dapat pilih tadi, iaitu 2 dan 3. Masyarakat mempunyai kelas iaitu sebelum kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, masyarakat dianggap sama taraf. Dan kedua, undang-undang Manu sebelum Islam dan selepasnya adalah campuran hukum adat dan syarak. Okey, golongan ulama sangat berpengaruh dalam sistem pentadbiran di Aceh. Ini kerana menasihati sultan. Okey, undang-undang kerajaan Melayu. Ini silap Cikgu buat menyekat monopoli pedagang asing. Ia adalah lebih kepada meningkatkan kecekapan pentadbiran. Okey, ini kesilapan yang pertama. So, kamu jangan ulang apa kesilapan yang telah saya buat tadi. Seterusnya, antara yang berikut yang manakah terkandung dalam hukum kanun Melaka? Ya Allah, yang ni cikgu teka je tadi. Kesalahan jenayah dan bidang tugas pemerintah. Alhamdulillah betul Okey, seterusnya penyataan berikut berkaitan dengan Eropah. Betul, perkembangan sektor perindustrian. Seterusnya revolusi ya Allah, betul juga. Revolusi pertanian adalah membekalkan modal kepada revolusi perindustrian. Saya menung panjang juga nak tengok soalan ni tadi kan. Okey, seterusnya maklumat berikut berkaitan syarikat Eropah melabur dalam bidang perladangan. Okey, yang ni. Salah, menyeragamkan kurikulum pelajaran. Ia adalah lebih kepada menghapuskan pengaruh pengganas komunis. Enactment pendaftaran sekolah. Maksudnya siapa yang daftar masuk sekolah tu bukan komunis. Mungkin begitulah ya. Ini adalah kesalahan saya yang kedua. Parti Rakyat melancarkan revolusi bagi membentuk sistem raja berkuasa mutlak. Tamat. Revolusi tersebut menentang sistem raja berkuasa mutlak.
Okey, seterusnya berkaitan tindakan pemerintah Thailand, pengenalan kemerdekaan negara. Seterusnya, mengapa penduduk tempatan Filipina dianggap kelas kedua? Oh, ini yang kita teka tadi, kesilapan saya yang ketiga. Saya sebut 1 dan 4. Jadi 4 itu salah, ia sepatutnya kedua, menubuhkan syarikat kerjasama. 1 dah betul, tapi 1 lagi pula yang silap. Tak apalah kamu kena belajar daripada kesilapan. Barulah datangnya kejayaan. Okey, ingat ini dah kesalahan yang ketiga. Like a Hellcat. Seterusnya, tokoh berikut adalah nasionalis, penindasan terhadap rakyat, persamaan undang-undang. Oh, ya Allah, ni saya teka juga tadi. Pewaris Sultan. Betul juga. Okey, kemudian gerakan nasionalisme 3 dan 4, pengaruh hasil karya dan juga geografi. Seterusnya, Itali dan Jerman menggunakan real politik, dan Sabah dikuasai British menjadi tanah jajahan. Pertubuhan berikut wujud di Sabah 1 dan 2 bersifat sederhana, fokus kepada sosioekonomi. Seterusnya, apakah X membentuk rupa bangsa Tanah Melayu? Ini soalan yang kerap ditanya dalam kertas 1 sejarah, soalan sebenar. Apakah kebaikan sistem ahli, iaitu mendapat peluang mentadbir kerajaan? Ini yang cikgu kata mesti betul. Kalau tak betul, sayanglah kan. Ini dikira soalan bonus. Okey, mengapa Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia atas desakan pemimpin komunis? Dan ini kesalahan saya yang keempat, iaitu mengapakah pada peringkat awal penduduk Sabah menolak cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia? Ini adalah kerana mereka kurang yakin untuk memerintah sendiri. Bukanlah disebabkan tentangan daripada Indonesia, ya. Okey, itu kesalahan yang keempat. Kemudian rakyat Malaysia tadi, kalau muflis tak boleh jadi calon pilihan raya, tak boleh jadi yang berhormat, tak boleh. Okey, Suruhanjaya SPR tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Pak Abu tadi boleh buat pinjaman daripada Rida atau nama barunya adalah Mara. Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan, memacu peranan swasta, sektor swasta. Kemudian Perang Dunia tercetus, betul. Cikgu teka tadi kan, bakal Raja Austria dibunuh. Jadi sebenarnya dibunuh dan keluarganya diracun keluarga Shah, TSA, Shah. Okey, melalui Commonwealth Malaysia dengan lantang menentang kerana penindasan terhadap rakyat berleluasa. Maka selesailah ulang kaji kita untuk kertas 1 soalan sebenar SPM 2017 ulangan. Jadi saya harap kamu pun boleh buat sendiri ataupun jawab soalan sendiri. Dan kemudian kamu boleh semak markah kamu selepas selesai kamu submit menduduki ulang kaji tersebut. Okey, boleh kamu cuba sendiri. Cikgu letakkan link ini adalah perkongsian guru-guru sejarah, dan saya akan letakkan link ini di bahagian ruangan description. Okey, sehingga okey, itu saja untuk hari ini, dan salam Kaizen, Continuous Improvement.